Mereka yang tidak belajar dari sejarah pasti akan mengulanginya. Salam sejahtera, murid-murid yang saya kasihi sekalian. Masyarakat harmoni, dunia aman. Lebih daripada 100 tahun dahulu, pada tahun 1914, suatu konflik dunia yang meragut 40 milion nyawa telah berlaku. Itulah Perang Dunia Pertama. 25 tahun kemudian, pada tahun 1939, berlaku pula Perang Dunia Kedua yang juga membawa kesan yang begitu besar terhadap penduduk dunia. Murid-murid, pada tahun ini, tahun 2020, 186 buah negara satu dunia sedang berperang dengan wabak COVID-19. Perang menyebabkan kematian. Perang menyebabkan negara tidak aman. Perang menyebabkan orang ramai ketakutan. Hidup berubah dan kita tidak pasti apa yang boleh berlaku pada hari esok. Namun, yang sudah pasti ialah kalau kita tidak belajar dari sejarah, perang akan terus berlaku. Apabila peperangan berlaku, susah untuk kita mengatasinya. Dengan hati yang berat ini, kita telitikan latar belakang Perang Dunia dan sama-sama kita belajar dari sejarah dunia ini untuk memanfaatkan masyarakat kita pada hari ini. Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Sebelum kita mendalami punca Perang Dunia, biar kita mengenali dahulu tempat bermulanya perang ini, iaitu di benua Eropah. Di manakah Eropah? Eropah adalah sebahagian daripada dunia barat. Dalam bab 2, kita telah pun belajar tentang 3 buah negara di barat. Daripada 3 buah negara itu, British dan Perancis adalah terletak di kawasan Eropah. Seperti mana yang kita sudah belajar, idea nasionalisme telah berkembang di barat sejak abad ke-17, lebih daripada 200 tahun sebelum berlakunya Perang Dunia. Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Secara ringkasnya, nasionalisme ialah semangat cinta akan negara. Cinta akan negara adalah sesuatu yang begitu indah sekali. Namun, antara punca atau sebab berlakunya Perang Dunia tidak lain, tidak bukan, ialah semangat nasionalisme. Apabila rakyat negara Eropah begitu cinta akan bangsa dan negara sendiri, mereka sanggup membuat apa sahaja demi negara masing-masing. Ini membawa kepada persaingan antara kuasa imperialis. Kuasa imperialis
seperti negara British yang menjajah negara kita, negara Perancis dan negara Jerman yang masing-masing menjajah negara lain di dunia, bersaing untuk berebut kawasan untuk dikuasai. Ini adalah kerana mereka ingin mempertahankan kepentingan masing-masing, seperti biji timah yang boleh dijadikan tin makanan, petroleum dan arang. Semua barang-barang ini penting untuk menjadikan negara mereka kaya dan berkuasa. Oleh itu, disebut sebagai kepentingan masing-masing. Sikap yang hanya mementingkan negara sendiri merosakkan hubungan antara negara-negara Eropah. Ini jugalah yang menjadi punca Perang Dunia Pertama. Permusuhan antar kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan. Apabila negara-negara Eropah saling bermusuhan, mereka membentuk geng-geng sendiri. Kita namakan geng itu sebagai Pakatan Ketenteraan kerana melibatkan kuasa tentera. Negara-negara dalam Pakatan Ketenteraan yang sama akan saling membantu apabila salah sebuah negara diserang oleh negara lain. Inilah dia geng-geng atau pakatan yang hebat pada masa itu. Seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kuasa Tengah terdiri daripada negara Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empayar Uthmaniyah. Manakala Pakatan Bertiga pula terdiri daripada negara Britain, Perancis dan Rusia. Pakatan Bertiga mempunyai penyokong macam peminat sendiri seperti Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Peristiwa tersebut menjadi sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Balkan adalah suatu kawasan dalam benua Eropah. Berlaku krisis antara negara dalam kawasan Balkan. Antara krisisnya ialah sekumpulan pejuang nasionalisme yang ingin membebaskan Bosnia dan Herzegovina daripada Austria-Hungary supaya boleh disatukan dengan Serbia. Pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya adalah kemuncak atau peristiwa utama
akibat krisis Balkan. Siapakah yang membunuh mereka? Seorang pemuda Serbia bernama Gavrilo Princip. Beliau hanya berumur 19 tahun semasa melakukan pembunuhan dengan menggunakan pistol. Gambar sebelah kiri kita lihat adalah gambar yang ditangkap semasa beliau dipenjarakan selepas peristiwa tersebut. Gambar sebelah kanan pula adalah patung monumen beliau di Serbia untuk mengingati beliau sebagai simbol seorang pahlawan yang memperjuangkan kebebasan Serbia. Walaupun beliau diingati sebagai pejuang kebebasan, sebagai pahlawan di Serbia, adalah juga dipersetujui umum yang tindakan beliau membunuh putera mahkota Austria-Hungary telah menjadi pencetus pemula kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Secara kesimpulannya, latar belakang Perang Dunia meliputi 3 isi utama, iaitu nasionalisme, persaingan, dan pembunuhan. Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Hal ini membawa kepada persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary oleh seorang pemuda Serbia kemuncak krisis Balkan, pencetus Perang Dunia Pertama. Baiklah murid-murid, sekarang kita jelas mengetahui apakah punca Perang Dunia. Namun, sejarah bukan sekadar untuk diketahui dan diingati semata-mata. Malahan, apa yang berlaku dalam sejarah ada iktibarnya yang boleh membimbing kita membuat keputusan yang betul untuk manusia sejagat. Untuk itu, persoalan untuk renungan kita pada hari ini, wajarkah perjuangan nasionalisme dilakukan secara kekerasan? Mengapa? Kita telah pun melihat Tok Janggun melakukan penentangan bersenjata terhadap British dan Gavrilo Princip yang juga menggunakan kekerasan untuk menentang Austria-Hungary. Persoalannya, wajarkah tindakan sebegini demi membela rakyat dan negara sendiri? Suarakanlah pendapat anda di pautan tiny.cc/kongsi. Sekian, terima kasih.